Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung PDP kita berkaitan dengan subtopik 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. Kita lihat apa kriteria kejayaan yang murid-murid perlu tahu selepas PDPR ini. Yang pertama, boleh menyatakan dua jenis contoh otot antagonis, menyatakan fungsi sendi dan otot dengan tepat, dan menerangkan pola pertumbuhan manusia iaitu pola pertumbuhan lelaki dan juga pola pertumbuhan perempuan. Merujuk buku teks muka surat 128. 128. Jadi kita kena tahu sistem rangka dan otot kita ni saling bekerjasama untuk membolehkan pergerakan. Maksudnya kalau ada rangka sahaja, iaitu tulang sahaja, ototnya tiada, maka tidak boleh berlakunya pergerakan. Jadi macam mana pergerakan tu boleh berlaku? Akibat daripada pengecutan dan pengenduran otot. Jadi otot ini kita panggil otot antagonis. Otot antagonis. Jadi otot antagonis tu apa? Otot antagonis adalah otot yang bertindak secara berlawanan. Maksudnya macam mana? Jadi tengok contoh gambar sini ialah gambar tangan yang sedang dibengkokkan. Yang sedang dibengkokkan. Jadi macam mana yang dikatakan otot tu antagonis? Cuba lihat otot di atasnya, namanya otot bicep. Masa membengkokkan tangan, otot bicep ni akan mengecut, manakala otot tricep pula akan mengendur. Tapi semasa lengan ini diluruskan, otot bicep ni pula akan mengendur. Mengendur. Manakala otot tricep pula akan mengecut. Ini contoh dua otot yang kamu perlu tahulah. Otot bicep, otot tricep. Kita lihat yang kedua. Sebelum itu, di bawah ini sebelum cikgu ajar sendi, kena bagi tahu sendi ni dia adalah maksud sendi tu pertemuan dua tulang, tulang dan tulang. Bila tulang-tulang bertemu, dia akan panggil sendi. Sendi ni juga membenarkan bahagian badan kita bergerak. Sebenarnya kita ada 3 jenis sendi. Sendi lesung, kita ada sendi lesung. Sendi lesung, sendi engsel, sendi tak bergerak. Tak bergerak. Jadi sendi lesung ni dekat bahu. Sendi engsel seperti yang kita lihat gambar ni, sendi engsel, dan juga sendi tak bergerak tu dekat tengkorak. Dia tak membenarkan pergerakan. Jadi lihat pada contoh ni, contoh sendi bergerak iaitu sendi engsel kan. Jadi dia terdiri daripada yang ni otot bicep cikgu dah terangkan, otot bicep, otot tricep cikgu dah terangkan. Kemudian yang untuk yang ni kena faham satu lagi. Tendon. Tendon ni ingat T dengan O. Tendon dia menghubungkan tulang dengan otot. Tengok tulang yang mana? Ini tulang. Otot yang mana? Ini otot. So ini adalah tendon. Nampak yang warna putih tu? Dia menghubungkan tulang dengan otot. Tapi kalau ligamen, ligamen tulang dan tulang yang warna putih ni, dia menghubungkan satu tulang dan dua tulang. Itu ligamen. Yang jadi gabungan sendi, tulang otot ni yang membenarkan pergerakan tu berlaku. Ulna dan radius ni nama tulang dua ni, ulna dan juga radius. Kemudian kita lihat gambar rajah yang bawah tu. Istilah satu lagi, cecair sinovial. Cecair sinovial tu yang warna biru ni. Cecair sinovial ni lah yang melicinkan dan juga yang membekalkan nutrien kepada rawan. Membekalkan nutrien kepada rawan, dan dia juga bertindak sebagai pelincir. Dia bekalkan nutrien kepada yang ni. Nampak? Yang ni. Ini apa? Ini ialah rawan. Tulang rawan. Tulang rawan, tulang yang lembut. Di mana dia bertindak sebagai cushion. Cushion tahu cushion lembut kan? Sebagai pelindung sendi. Nampak tak? Dia balut sendi kita. Ni sendi. Tulang ujung tulang. Tulang dan tulang kita panggil sendi kan? So dia melindungi sendi tu untuk mengurangkan geseran. Itu fungsi rawan. Kemudian kita beralih kepada muka surat 130 iaitu pola pertumbuhan manusia. Pola pertumbuhan manusia ini dia bermula daripada peringkat, ini cikgu ambil slide bahasa Inggeris. Peringkat bayi. Peringkat bayi ni ialah di antara umur 0 hingga 3 tahun. Kemudian child ni ialah peringkat kanak-kanak. Peringkat kanak-kanak ni bermula usia 4 hinggalah lebih kurang 12 tahun macam tu. Ni kanak-kanak. Kemudian kita beralih kepada
peringkat remaja. Okey, jadi kamu semua ni remaja lah, berumur usia 13 sehingga 20 tahun macam tu. Okey, kemudian kita beralih kepada fasa ataupun ni dewasa. Okey, 21 tahun ke atas, dan akhir sekali kita akan masuk ke, kalau kita sempat lah, kita akan masuk ke usia tua. Di mana usia tua ni pertumbuhan kita hampir berhenti sepenuhnya, di mana otot kita, kulit kita semua mengering, mengendur semua. Itu adalah pola pertumbuhan manusia. Okey, kalau graf ni pula cikgu dah tunjuk masa awal-awal dulu. Okey, lengkung pertumbuhan manusia bentuknya ialah bentuk sigmoid. Ni cikgu dah ajar dulu kan, bentuk lengkung pertumbuhan manusia adalah sigmoid. Tak seperti belalang semua tu dia bentuk tangga. Okey, kalau manusia bentuk sigmoid. Okey, dia macam ni lah. Peringkat, nampak? Peringkat bayi, okey, peringkat bayi pesat, peringkat kanak-kanak perlahan, remaja pesat balik, dewasa minimum. Minimum tu boleh katakan tak berlaku pertumbuhan lah, ketinggian. Kalau korang tengok cikgu ni macam takkan tinggi sangat. Dia sikit, minimum je. Okey, yang tua negatif, nampak tak? Dia menurun. Okey, maknanya kita ni makin, otot kita makin, kita mengering, mengecut, lepas tu tulang kita membongkok. Jadi kan kalau tengok ada 5 fasa kat sini, ada 2 fasa di mana kadar pertumbuhan sangat pesat. Okey, 2 ni. Satu bayi, satu remaja. Pertumbuhan sangat pesat. Okey, kalau kanak-kanak perlahan, okey, kalau korang tengok kanak-kanak tu lebih kurang sama aja, lambat dia punya pertumbuhan. Tapi remaja dengan bayi sangat cepat. Okey, dewasa minimum, tua negatif. Okey. Kemudian kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan pun berbeza, walaupun bentuk dia sigmoid. Bentuk tetap sigmoid sama. Okey, bentuk tetap sama sigmoid, dan fasa kadar pertumbuhan setiap fasa pun sama, di mana bayi dengan remaja pesat, yang ni kanak-kanak perlahan, dewasa minimum, okey, dan tua dia dah akan merosot balik. Okey, tapi apa yang kita lihat kat sini, nampak tak? Ada bahagian lelaki cepat, ada bahagian perempuan cepat. So senang nak tengok bahagian remaja. Okey. Okey, peringkat remaja ni. Okey, ni remaja kan. Peringkat remaja kita lihat kadar pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada lelaki kat situ. Kenapa? Sebab perempuan lebih cepat akil balik berbanding lelaki. Yang itulah. So itu saja PDP kita untuk hari ini. Okay, lepas ni kamu akan jawab soalan Google Form mengikut pautan yang diberi. Sekian, terima kasih.